Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Kiwai Sabaria dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya dan rakan pembentang saya iaitu Muhammad Firdaus bin Abdul Rahman, kami akan membentangkan tutorial yang ke-6 dalam etika pekerjaan, iaitu dengan soalan kami dengan merujuk kepada mana-mana teori etika, hubungkaitkan teori tersebut dengan situasi yang berlaku di Malaysia pada masa kini. Sebelum kita melihat kepada teori etika yang bakal dibentangkan, kita akan fokus dahulu kepada definisi etika pengurusan konvensional, yang mana ia diistilahkan sebagai etika organisasi dan juga etika perniagaan. Selain itu, ia menumpukan kepada bagaimana standard moral diaplikasikan ke dalam kelakuan, aktiviti dan polisi institusi perniagaan. Seterusnya, etika pengurusan ini menjadi panduan dalam pembuatan keputusan dan penyelesaian permasalahan dari pelbagai aspek, seperti hubungan dalaman organisasi, undang-undang, masyarakat setempat, alam sekitar, jaringan perniagaan, dan sebagainya. Berikut merupakan teori-teori yang berkaitan dengan pengurusan konvensional yang kami akan bentangkan, iaitu utilitarianisme, egoisme, hak-hak moral, dan hedonisme. Teori yang pertama adalah teori hedonisme. Hedonisme berasal daripada perkataan dasar hedon, yang berasal dari kata Yunani yang berarti kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan. Teori hedonisme ini berpegang kepada falsafah hidup yang mengatakan bahawa segala perbuatan yang membawa kepada keseronokan, kenikmatan, dan kelazatan adalah baik dan beretika. Ia bermatlamat untuk mencapai kemewahan semata-mata dan juga mencari kuantiti untuk mencapai kesenangan. Matlamat menghalalkan cara. Sebagai contohnya, mereka akan mengamalkan rasuah. Berikut merupakan contoh situasi yang berlaku di Malaysia yang berkaitan dengan teori hedonisme, yang mana ia banyak menunjukkan penjawat awam yang mengamalkan rasuah. Di sini pula kita dapat melihat statistik tangkapan kes rasuah di Malaysia pada tahun 2020 daripada bulan Januari hingga ke April. Seterusnya kita masuk pula kepada teori hak-hak moral, yang mana ia menekankan bahawa setiap manusia mempunyai kebebasan dan hak yang sama di antara satu sama lain. Selain itu, tindakan yang berperi kemanusiaan dan menjamin hak-hak moral dianggap sebagai beretika. Sebagai contoh situasi teori hak-hak moral, tindakan disiplin pekerja, Seterusnya, teori utilitarianism, di mana teori ini merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud bermanfaat. Melalui teori ini, suatu perbuatan adalah baik sekiranya perbuatan tersebut membawa manfaat, faedah atau berguna. Teori ini juga diambil daripada perkataan Yunani yang membawa maksud tujuan. Ia mengambil kira kesan jangka masa panjang dalam pengurusan organisasi. Quinten 1973 menganggap bahawa kebaikan sesuatu tindakan atau perlakuan ditentukan oleh nilai natijah daripada tindakan itu sendiri. Teori utilitarianism juga berpegang kepada prinsip bahawa seseorang itu sepatutnya melakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang paling banyak kepada semua orang atau kebahagiaan yang paling banyak kepada sejumlah insan yang paling ramai. Teori utilitarism ini juga merupakan satu aliran atau dimensi di bawah teori etika teologikal yang juga dikenali sebagai consequentialism. Ia juga adalah merupakan doktrin moral yang menghendaki manusia supaya bertindak untuk menghasilkan kebaikan secara maksimum. Okey, jenis-jenis utilitarianism ini, yang pertama adalah utilitarianism. Ciri pertama adalah merekod akibat sesuatu perbuatan sama ada bermoral ataupun sebaliknya. Antara contoh utilitarianism ini adalah seseorang individu yang tengah bekerja di waktu berjabat melayari laman sosial Facebook ataupun Instagram semata-mata untuk membuang masa, sedangkan perbuatan itu tidak
tidak mendatangkan faedah kepada pekerjaannya. Seterusnya jenis teori utilitarianism yang kedua, iaitu hedonistik, di mana ciri ini mengambil kira aspek kegembiraan, kesan daripada suatu tindakan dianggap bermoral. Bentham yang merupakan pengasas kepada teori utilitarianism ini berpendapat bahawa untuk menentukan benar atau salah tingkah laku seseorang, ia perlu dilihat melalui kesan dan akibat daripada perbuatan tersebut. Sebagai contoh, tindakan yang meningkatkan ciri kesetiaan dalam persahabatan sehingga mencetuskan kegembiraan dalam perbuatan tersebut. Prinsip utilitarianism yang dikemukakan mendukung bahawa kita seharusnya memaksimumkan kebahagiaan dan menghindari sifat atau perasaan yang negatif yang dapat memberi kesan buruk kepada diri. Menurut Bentham juga, utilitarianism haruslah berkisar kepada kehidupan politik dan juga perundangan. Kehidupan manusia adalah ditentukan oleh dua perkara, iaitu nikmat dan perasaan sakit. Seterusnya kita pergi kepada teori egoism, di mana teori ini bermaksud bahawa suatu tindakan adalah betul dengan melihat kepada kesan tindakan kepada individu. Individu yang berpegang kepada falsafah ini percaya bahawa mereka harus mengambil keputusan yang dapat memaksimumkan faedah kepada diri sendiri. Terma egoism berasal daripada perkataan ego, perkataan Latin untuk aku dalam bahasa Malaysia. Egoism perlu dibezakan dengan egotisme yang bermaksud penilaian berlebihan psikologi terhadap kepentingan sendiri atau aktiviti sendiri. Teori ini adalah bersifat individualistik. Okey, seterusnya, teori egoism ini meletakkan kepentingan diri sendiri. Dan teori ini berkenaan dengan aspek moral dan egoism. Dan egoism ini dikaitkan dengan tugas utama setiap individu, di mana nilai moral dikecilkan semata-mata untuk kepentingan sendiri. Johari 2001 berpendapat bahawa jika diamalkan teori ini, akan merosakkan organisasi. Dan beliau juga menganggap bahawa sesuatu tindakan adalah beretika apabila ia memberi utility, iaitu kegunaan, faedah, kebaikan, keuntungan serta manfaat yang banyak kepada orang ramai. Mengambil kira kesan jangka panjang dalam pengurusan organisasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh tindakan daripada egoism, di mana yang pertama, seseorang memilih untuk membelanjakan sejumlah wangnya untuk diri sendiri daripada menderma kepada tabung kebajikan. Dan seterusnya kita dapat lihat contoh yang kedua, dalam situasi kebakaran kita memilih untuk tidak menyelamatkan mangsa kebakaran kerana dikhawatiri akan membahayakan nyawa sendiri. Di mana contoh yang ketiga iaitu kita memilih untuk tidak menolong orang buta melintas jalan kerana ingin sampai ke tempat kerja pada waktu yang telah ditetapkan. Okey, teori egoism ini kita dapat lihat bahawa ia terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama adalah egoism secara psikologi dan yang kedua iaitu egoism ethical. Sedikit penjelasan tentang egoism secara psikologi ini, di mana psychological egoism berpandangan bahawa setiap orang sentiasa didorong oleh tindakan untuk kepentingan diri. Ia juga mendakwa bahawa manusia sentiasa melakukan perkara-perkara yang dapat memuaskan hati mereka ataupun yang mempunyai kepentingan peribadi. Seterusnya, egoism ethical menegaskan bahawa kita tidak harus mengabaikan secara mutlak kepentingan orang lain, tetapi kita patut mempertimbangkannya apabila tindakan itu secara langsung akan membawa kebaikan kepada diri sendiri.
Okey, secara kesimpulan daripada pembentangan pada kali ini, secara dasarnya kewujudan dalam etika bekerja ini adalah penting di mana masalah peribadi, keluarga atau komuniti adalah terhasil daripada interaksi yang berlaku sesama individu. Untuk mencapai pelaksanaan amalan kerja yang sihat, setiap individu memerlukan pengetahuan mengenai pembangunan manusia, tingkah laku, aspek sosial, keadaan persekitaran dan institusi yang terlibat. Sekian, terima kasih.